teori Malaysia ataupun teori tanah Melayu tidak dijajah. Sebenarnya teori itu bukan teori yang baru sebenarnya, satu teori yang lama, ya. Dan telanjur telah pun menjadi satu polemik yang berpusing-pusing, ya. Lebih baik saya ceritakan apa sebenarnya latar belakang kepada tanah Melayu ataupun negeri Melayu tak dijajah ini. Sebenarnya begini, kedudukan ataupun legal fiction itu timbul dari satu kes yang diputuskan oleh mahkamah di London pada tahun 1897. Kes itu timbul ekoran daripada suatu saman yang dibuat oleh seorang wanita Inggeris bernama Miguel. Kes itu namanya Miguel against the Sultan of Johor. Dilaporkan sebagai 1897 appeal cases. Kalau tuan-tuan rajin, bolehlah buka law report dan tengok apa yang berlaku. Jadi ceritanya begini, seorang Sultan Johor waktu itu pergi ke London, dan dia mengadakan hubungan dengan seorang wanita Inggeris. Dia janji nak kahwin dengan wanita ini, ya. Tapi dah macam mana kemudian tu dia tak mau. Dia mungkin janji. Jadi perempuan ini saman raja ni Miguel, kes itu. Jadi namanya Miguel itu ialah seorang perempuan Inggeris, ya. Jadi apabila disaman, Sultan Johor ataupun peguam dia menggunakan hujah bahawa Sultan Johor adalah seorang raja yang berdaulat, ya. Jadi untuk mengelakkan dirinya diminta membayar ganti rugi dan sebagainya, maka peguam ini mengatakan bahawa Sultan Johor mengatakan bahawa Sultan Johor ialah seorang raja yang berdaulat, dan raja berdaulat ini kerana negeri Johor tidak dijajah oleh Inggeris, ya. Dalam undang-undang Inggeris ada satu kedudukan, satu prinsip bahawa seorang raja, seorang pemerintah itu mempunyai immunity undang-undang, legal immunity. Jadi Sultan Johor menggunakan prinsip itu untuk mengkebalkan diri dia lah, supaya tak diminta membayar ganti rugi dan sebagainya kepada perempuan itu. Jadi itu kes permulaan, ya, bagaimana timbul negeri Melayu ini tidak dijajah dan merdeka. Itu sebenarnya kes yang pertama. Kemudian ada kes lagi pada tahun 1924 di Kelantan, tak silap saya, dan tahun 33 di Pahang. Jadi kes-kes ini mengatakan bahawa negeri-negeri Melayu adalah negeri-negeri yang lindungan British. Tapi profesor-profesor ini tak faham, disebut benda lain, ya. Jadi bila sudah dispin, dipusing gitu rupa, maka mereka tak sedar bahawa apa yang mereka buat itu ialah apa yang kita katakan sebagai kamikaze defense. Kamikaze defense ni macam zaman Jepun dulu, ya. Kapal terbang Jepun tu kan, dia nak meletupkan kapal perang British, dia masuk dalam serombong tu. Jadi dia bakar rumah dia sendiri untuk mempertahankan diri dia. Ini yang berlaku dalam kes UMNO baru ini, ya. Dalam rangka dia nak melanyak saudara Muhammad Sabu itu, mereka sanggup mengatakan Malaysia tak merdeka, tanpa menyadari bahawa dengan tesis itu, dengan kenyataan itu, mereka telah pun melucutkan gelaran Tengku Abdul Rahman. Jadi Tengku Abdul Rahman tinggallah jadi bapa pada Tengku Ahmad Nerang dan adik-adik dia, bukan lagi bapa kemerdekaan. Ini mereka tak sedar, ya. Tapi ini perangai UMNO lah, ya. Perangai UMNO ini, dan nampaknya berlaku masih lagi. Pattern itu berlaku sampai sekarang, ya. Minggu lepas Perdana Menteri Datuk Seri Najib mengumumkan, baru umum aja, baru gimmick, ya, nak menghapuskan ISA. Dan dalam masa yang sama dia kata orang lain jangan claim kredit, dia yang patut diberikan tahniah kerana dia yang memansuhkan ISA. Macam-macam juga cerita Cikgu Ishak tadi lah, kan. Orang lain berjuang dulu, yang ditangkap, yang mati daripada zaman Datuk Marjalela sampai Datuk Pahaman, Mat Kilau, Tok Janggut dan sebagainya, yang terkorban dan sebagainya. Dia dapat di situ, dia jadi bapa kemerdekaan. Orang lain semua tak sebut.
Tapi saya kata Mak Sabu, mengambil pendekatan yang saya fikir wasatiyah lah, pendekatan yang sederhana. Mak Sabu tidak mengatakan bahawa UMNO tak ada sumbangan dalam kemerdekaan. Dia tak kata begitu. Kata P lah, kata Tengku tu ada peranan sebagainya, tetapi jangan lupakan langsung peranan dan sumbangan orang lain termasuk Mak Indra. Dia tak sebut pun dia nak sokong Mak Indra dan komunis dan sebagainya. Jom bersama saya, ubah sekarang, selamatkan Malaysia.